Jadi kalau ditanyakan kepada saya, nak bahan pagi-pagi kena bahan, tulis kelas je, terus turun kat bawah. Sambil-sambil tu, siapa-siapa yang bersedia untuk terus buat amali, kita boleh buat. Saya dah minta tolong Cik Indra buka lab, so kita boleh terus buat amali lah. Cepat kita habis, banyak benda lain kita boleh belajar. Baik, itu yang pertama. The heat stress or the extreme temperature is quite vulnerable to our country nowadays, and most of it are impacted due to the fact that a lot of the susceptible person. Susceptible person ni ada banyak lah. Antaranya adalah children. Dan yang kedua adalah siapa? Elderly. Elderly adalah orang yang kedua. Banyak juga mendapat kesan negatif daripada ketegasan haba ni. Jadi today we are going to learn how to investigate and how to measure the heat exposure. Kita nak menilai macam mana cara nak mengukur haba. Ada 3 objektif utama. Pertama, kita akan belajar tentang apa itu extreme temperature. Extreme temperature ni ada 2 di Malaysia. Pertama kita panggil heat stress, kedua dipanggil cold stress. Ada banyak lagi masalah-masalah yang wujud disebabkan pendedahan kepada extreme temperature. Contohnya kalau anda hidup di kawasan Iceland, kawasan-kawasan yang sangat sejuk ni, anda boleh dapat frostbite. Apa betul frostbite? Anda boleh dapat gangrene, tangan anda boleh hilang sensation dan akhirnya boleh, bukanlah macam boleh tercabut lah juga kan? Hitam itu panggil gangrene. So itu adalah the severe cases lah with regard to the cold stress. Heat stress ni pun sama juga, tapi secara fisiologi je anda kena tahu dulu apa tindakan badan terhadap sesuatu mekanisme osmoregulation ataupun termoregulasi tubuh. Itu adalah objektif yang paling utama. Kemudian anda juga akan belajar tentang monitoring, and last sekali but not least is how to conduct the heat stress monitoring for the scientific purposes. So today you are going to learn about WBGT. Apa itu WBGT? Wet bulb globe temperature. Wet bulb globe temperature ni nak dapat kat mana? Siapa tahu? Apa itu WBGT? Saya dah bagi link semalam. Azhar dah bagi kat kawan-kawan ke belum? Dah, dia orang baca ke tak? Dia orang baca ke tak? Hanya Allah SWT, malaikat serta syaitan dia yang tahu. Dan daripada awak sendiri lah yang tahu dia awak. Okay, WBGT adalah stand for Wet Bulb Globe Thermometer. Thermometer ataupun temperature lah. Ini adalah istilah yang paling utama apabila kita berbincang tentang ketegasan haba. So bila anda ditanya oleh masyarakat, apakah itu ketegasan haba, anda kena kata ketegasan haba ini akan diukur menggunakan satu konsep yang dipanggil WBGT. Apa maksud WBGT? Dia adalah pengukuran temperature berasaskan difference perception and different movement of the haba. Haba ni bergerak daripada 3 konsep utama. Pertama dipanggil sebagai konduksi. Tahu konduksi? Haba bergerak daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Ini yang pertama anda kena ingat. Haba bergerak daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Sebab itu jika anda adalah seorang manusia yang jatuh ke dalam tempat yang namanya kolam ais, anda akan dapat satu perkara yang dipanggil sebagai hypertermia ke hypotermia? Hypertermia. Hypertermia ni menyebabkan anda jadi apa? Anda akan shivering dan last sekali anda punya jantung anda akan perlahan-lahan berfungsi dan boleh menyebabkan anda pitam dan lead to the death lah ataupun mati. Itu yang terjadi ketika berlakunya disaster apa? Titanic. Di mana ramai orang mati bukan sebab lemas ya. Salah satunya sebab haba ni tadi. Kerana apa? Apabila anda masuk dalam kolam yang sejuk, haba bergerak daripada tempat yang panas ke sejuk ke panas? Panas ke sejuk. Jadi apa yang terjadi dalam episod anda masuk dalam kolam ais? Haba dalam badan kamu ini akan keluar ke akan masuk? Akan keluar. So apa jadi bila haba anda keluar daripada badan? Anda akan keluarkan banyak haba yang menyebabkan proses respirasi tak berlaku dengan baik. Apa maksud proses respirasi? Aiman, ingat lagi? Macam tu je, dia punya simbol dia senang kan? Itu adalah satu contoh yang betul lah. Proses respirasi salah satunya adalah pernafasan. Betul? Apa yang didemonstrasi oleh sahabat kita adalah betul. Jadi apabila respirasi ini dapat gangguan, maka bekalan oksigen akan berkurangan dan akhirnya sel otak akan mati. Ada beberapa sel dalam tubuh yang kalau mati tak boleh generate. Contohnya sel apa? Sel otak lagi, sel saraf. Ini 2 sel yang kalau mati is gone already. That's why kalau orang stroke, for example, dia memang susah nak recover lah. Kalau dia kata rosak sebahagian, maka dia sebahagian itu je lah yang boleh pakai. Sebahagian ni tak boleh pakai. Itu yang ada.
So, itu cerita contoh lah dari segi perubatan. Baik, tadi saya kat mana? Saya kalau cerita ni kadang-kadang dia dah sampai ke planet Pluto lah. Alright, kita kembali kepada jalan yang benar. Tadi itu adalah konsep haba. Haba bergerak daripada panas ke sejuk. Kemudian yang pertama adalah secara konduksi, iaitu haba dibebaskan secara physical object daripada contact point. Contoh, anda pegang satu frying pan. Frying pan apa? Kuali kan? Kuali itu panasnya dekat dia punya bawah kuali, betul kan? Anda pegang dia punya telinga kuali, betul? Tiba-tiba anda rasa panas ke tidak? Kita cuba eksperimen ni sekejap lagi kan? Nak tak? Memang taklah kan? Confirm anda punya tangan akan terbakar kan? Jadi itu adalah proses bagaimana haba is being transmitted ataupun dia being transported. Dia bergerak lah. Macam mana haba bergerak? Pertama secara konduksi. Jelas konduksi jelas? Okey, yang kedua haba akan bergerak secara konveksi. Konveksi ni contoh seperti dalam bangunan. Dalam bangunan kita menggunakan sistem mechanical ventilation di mana udara yang panas akan naik ke atas ke udara yang panas akan turun ke bawah. Ini kena tahu. Ni prinsip termodinamik kena tahu. Okey, tadi haba berpindah daripada tempat panas ke sejuk. Now saya nak tanya, secara haba perolakannya, udara yang panas akan naik ke atas ke udara yang panas akan turun ke bawah? Panas. Udara yang panas akan naik ke atas, udara yang sejuk akan turun ke bawah. Itu adalah termodinamik. Jadi anda kena ingat, bila anda nak buat aircon contohnya, yang paling baik aircon letak kat atas ke kat bawah? Sebenarnya aircon yang terbaik letak kat bawah. Ada kajian menunjukkan bahawa aircon ni bagus letak di lantai. Tetapi sebab practicality, tak praktikal lah. Kalau letak kat lantai, apa jadi? Macam mana kita nak bersihkan? Macam mana kita nak buat cleaning dan lain-lain? So dia tak ada practicality kat situ. That's why engineer memang against this kind of concept lah. Tapi dalam penyelidikan memang ada. Kalau anda tak percaya, anda boleh tengok dalam jurnal. Ada tak yang dibuat eksperimen, dia eksperimen sahaja mengenai aircon yang dibuat daripada lantai. Bukan aircon dibuat daripada lantai. Aircon yang ni diletak di lantai. Okey, maknanya dia menggunakan konsep termodinamik tadi lah. Udara yang panas akan pergi mana? Naik ke atas. Macam dalam bilik kamu ni kan. Nampak ni? Ada tak ada ni? Laser pointer. Yang tu, nampak ni? 1, 2, 3. Yang ini dipanggil sebagai apa ni? Yang ini dipanggil sebagai return air grill. Ni panggil return air grill. Maksudnya udara-udara yang panas atau udara-udara yang telah dibekalkan oleh supply air diffuser akan masuk kembali ke dalam return air grill untuk dibersihkan dan disejukkan oleh sistem AHU. Faham ya? Ini konsep macam mana kaedah mechanical ventilation berfungsi. So that's why dia menggunakan haba perolakan. So haba perolakan juga berfungsi untuk menyejukkan kediaman. That's why berdasarkan undang-undang kecil bangunan seragam, perlu ada bukaan. Dia tak cakap dia perlu ada tingkap, dia kata perlu ada ruang bukaan. Untuk apa? Memastikan adanya udara panas naik ke atas dan udara sejuk boleh replace tempat yang telah dibuang panasnya tadi. Faham ya? That's why kalau anda tengok rumah kampung, dia akan ada bawah tu dipanggil sebagai tingkap, atas tu dipanggil sebagai macam louvers lah. Louvers tahu louvers? Dia macam jari-jari yang atas tu. Dia tak bergerak. Kalau macam rumah-rumah munggah, dia letak batu tau. Batu tu macam, ada batu lah sesuai untuk masuk boleh, mengkarung dan juga tikus lah. Tapi itu bukan poin dia. Poin dia nak cakap kenapa lubang tu ada. Lubang itu perlu diadakan sebab pematuhan undang-undang kecil bangunan seragam. Bawah undang-undang kecil bangunan seragam ni menghendaki kena ada bukaan udara. Sebab apa? Secara fisiologinya, secara termodinamik habanya, haba akan bergerak daripada panas ke tempat sejuk dengan cara dia nak membuang tu ke atas. Okey, jelas That's why kita kena ada tingkap sebab tingkap akan masukkan udara sejuk. Okey, itu yang kedua ya. Haba perolakan, haba konduksi. Dan yang ketiga haba apa? Haba dapat dipindahkan melalui apa? Ni 3 cara haba pindah ni memang kena ingat sampai yaumul kiamat. Memang tak masuk dalam exam ketika berjumpa Allah Ta'ala kat padang mahsyar, tak masuk. Haba daripada api neraka dibebaskan melalui apa? Tak ada. Kau memang masuk neraka, kau masuk neraka lah. Tapi nak cerita haba yang ada di dunia ini akan dibebaskan dengan 3 cara tadi saya kata. Konduksi, konveksi dan yang terakhir adalah radiant. Apa dia? Radiant ini adalah salah satu kaedah paling jelas awak nak tengok bagaimana matahari memencarkan cahayanya jauh berpuluh ribu kilometer daripada dunia, daripada bumi Allah Ta'ala cipta ni, kita boleh rasa dia punya bahang. Betul tak? Contoh radiant heat yang terbaru ni dekat mana? Ni kesian ni kalau saya nak cerita. Yang berlaku aksiden baru-baru ni dekat mana? Anda pernah tengok tak kereta terbakar? Pernah tengok depan mata? Bukan tengok dalam YouTube.
Tak pernah. Saya pernah tengok kereta terbakar masa saya drive kereta lah dekat highway. Awak tahu tak apa maksud radiant heat? Kereta yang terbakar tu berada di sebelah kanan. Contoh, saya berada di sebelah kiri. Line highway tu ada 4. 1, 2, 3, 4 Saya yang berada di line paling kiri, saya boleh rasa bahang kereta yang sedang terbakar itu. So betapa kuatnya, intensnya the radiant heat. So the radiant heat is quite enormous. Kalau anda kena radiant heat ni melalui Blive ni nanti anda belajarlah kalau anda ambil chemical engineering. Dipanggil boiling liquid vapor cloud explosion. Bila dia letup tu, ataupun ada kebakaran yang macam anda tengok dalam video dan sebagainya, haba yang dapat daripada kebakaran itu, clouds tu, boleh menyebabkan anda dapat second degree burn. Ada nasib tak baik boleh dapat third degree burn. Mana ada boleh dapat burn, terbakar. Walaupun anda tak kena pun haba tu. Tapi sebab sinaran haba itu. Bahaya tak radiant heat tu? Itu sebab radiant heat juga adalah salah satu sebab kenapa anda punya bilik boleh terbakar walaupun bilik anda tak kena pun api itu. Kerana adanya konsep radiant heat. So radiant heat ni adalah salah satu lagi punca bagaimana haba dibebaskan. Jadi you kena fahamlah ada 3. Pertama apa? Konduksi. Kedua, konveksi. Dan ketiga, radiant. Ni 3. Okey, kemudian anda kena tahu badan manusia ni Allah Ta'ala ciptakan. Ni saya cakap ni semua adalah dalam nota. Saya carah je. Betul itu namanya pensyarah. Dia bagi syarahan je kan. Nota pun tak payah tunjuk. Pandai-pandai lah kau baca. Betul Jadi yang seterusnya saya nak cerita bagaimana badan kamu mengawal selia haba. Secara konsep fisiologinya, badan kita akan memastikan haba ini terkeluar ke haba ini jangan keluarkan. Kena ingat betul-betul. Haba akan dikeluarkan ataupun haba tidak akan dikeluarkan berdasarkan kehendak environment. Itu jawapan dia. Jelas ya? Contoh, kenapa saya kata tadi soal orang boleh mati dekat dalam air sejuk? Sebab dia apa? Haba daripada badan dia keluar. Betul So bila haba daripada badan keluar, macam mana mekanisme badan untuk menghalang haba keluar? Yang ini anda kena belajar. Okey, yang pertama dalam badan manusia ni ada satu parts di dalam otak dipanggil hypothalamus. Pernah dengar hypothalamus? Apa fungsi hypothalamus? Mengawal osmosis, osmoregulation yang ada dalam badan, bla 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 yang anda belajar dan anda dapat A lah dalam anatomi fisiologi. Betul? Tak salah tipu tak tipu tu cerita lain lah. Tapi anda dah lulus sebab anda dah SEM 3 kan. Jadi dalam badan kita ada namanya hypothalamus. Hypothalamus ni adalah salah satu organ yang akan membantu anda membuat mekanisme feedback. Dipanggil sebagai feedback mechanism untuk memastikan haba keluar ataupun haba tolong jangan keluar daripada badan. So apa jadi kalau badan anda terdedah pada tempat sejuk? Ini kita pergi yang pertama tu. Apabila badan anda terdedah pada tempat sejuk, apakah fisiologi? Yang baik soalan dia, apakah perubahan fisiologi dalam tubuh anda? Pertama, anda kena cerita dari segi konsep jantung dan juga proses respiration. Mengembang ke mengecut anda punya pembuluh darah bila anda berada dalam tempat sejuk? Apa jadi? Mengecut. Jadi anda punya salur darah mengecut, mengecil dan anda akan ada elemen hibernasi. Tahu hibernasi? Macam beruang lah. Beruang. Kalau sejuk sangat bilik kuliah ni, apa jadi? Anda akan mudah merasakan malas bekerja. Betul Sebab mandung. Jadi itu bukan masalah manusia, tapi itu masalah fisiologi. Tapi kalau memang hari-hari macam itu, memang masalah korang. Okey, itu yang pertama. Kena ingat, dari segi pembuluh darah ataupun proses kita punya respirasi ni, kita akan mengembang atau mengecut. Dia depends kepada apa yang kita dapat. Kalau tempat tu sejuk, maka dia akan mengecut. Dia akan mengecilkan, memperlahankan kita punya kadar apa? Kadar peredaran darah. Betul Yang kedua, apa jadi pada bulu roma? Ini kalau tanya dalam soalan exam, kalau tanya dalam soalan computerized examination question, sebab anda ada question exam kan nanti dalam continuous assessment ni, salah satu soalan yang akan ditanya, apakah ciri-ciri fisiologi tubuh badan apabila terdedah kepada haba? Kepada benda sejuk. So anda kena tahu. Macam mana? Konsep dia, badan manusia tak nak keluarkan haba. So macam mana tak nak keluarkan haba? Pertama, dia kecilkan salur darah. Supaya kita akan bernafas dengan perlahan. Kita tak hyperventilate. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa jadi pada skin? Sebab skin adalah organ paling banyak dalam badan. Macam kita belajar dalam skin punya tajuk itu. So apa jadi kepada skin kita? Skin kita ada apa? Bulu apa nama? Bulu roma ke bulu pu? Bulu roma. Bulu roma, apa jadi pada bulu roma tuan-tuan dan puan? Menegak. Sebab apa bulu roma menegak? Ini kena betul jawapan.
Kenapa bulu roma menegak? Bukan benda lain menegak. Bulu roma menegak. Kenapa? Benda lain menegak tu terpulang pada dia lah. Sekarang ni saya tanya, bulu roma anda menegak sebab menghalang haba keluar dengan cara apa? Tu kena jelas. Menutup ruang-ruang. Okey, jawapan anda tu agak betul tapi boleh diperbaiki. Apabila kita berhadapan dengan perkara sejuk, badan kita yang ada bulu roma ni akan menegak untuk menghasilkan kapsul udara bagi menghalang haba keluar daripada badan. Itu dia punya konsep. Bila tegak bulu roma kita, maka kita akan menghalang possibility untuk haba-haba terkeluar daripada badan dengan mudah. Itu konsep kenapa bulu roma kita menegak. Bulu roma kita menegak disebabkan oleh apa? Sebabkan pengecutan dan pengembangan daripada kita punya saluran darah tadi, kapilari darah. So bukan salur darah saja tapi sampai ke level kapilari yang halus, ia juga akan bertindak balas secara fisiologi. Baik, itu adalah yang sejuk. That's why kalau kenapa orang mati dekat dalam Titanic tadi dah boleh jelas dah kenapa. Saya kaitkan yang orang mati kat Titanic tadi dengan bulu. Apa jadi pada bulu dia? Bulu dia basah, jadi tak boleh nak tegang, betul tak? Ini bukan cerita lucah, ini cerita fisiologi. Betul tak? Konsep yang sama, awak kena jelas kenapa orang yang berada di dalam tempat yang humid ni apa? Relative humidity ataupun kelembapan dia tinggi. So apa jadi kepada humidity yang tinggi? Maka bulu roma dia tak boleh nak menegak ataupun mengembang lah. Bahasa menegak tu macam mencarut kan? Mengembang lah. Jadi apa jadi? Dia punya proses untuk mengelakkan daripada haba badan keluar tu tak berlaku dengan baik. Okay? So that's why kalau anda masuk dalam kolam yang airnya sejuk, anda punya bulu roma panjang 1 meter sekalipun, dia tak boleh menegak untuk mengelakkan haba keluar daripada badan dan anda boleh dapat hipotermia. Okey, itu adalah konsep haba kalau dapat yang sejuk. Kalau yang panas, sama juga kena cerita mula-mula daripada hypothalamus mendapat signal. Apa jadi pada jantung? Lebih laju ke lebih slow? Lebih laju. Anda akan berrespirasi dengan tinggi. Lepas tu apa jadi pada pembuluh darah? Mengembang, mengecut? Mengembang. Lepas tu apa jadi kepada kita punya bulu roma? Mengendur ataupun menegak lagi? Kalau menegak lagi pelik sangat tu, benda lain yang tegak tu. So anda punya bulu roma akan mengendur dan apa jadi kepada anda punya sistem kapilari yang ada pada anda punya kulit? Dia akan mula mengaktivasikan sistem kepeluhan pula. Betul tak? Akan keluar wap-wap air. Apa jadi pada wap air ni sebenarnya? Wap air ni sebenarnya bersedia untuk disejat oleh persekitaran bagi menghasilkan rasa sejuk. Jelas Sebab itu, kalau anda ada tempat yang panas, tetapi tempat itu adalah lembap, maka anda akan basah ketiak sampai bila-bila. Contoh saya ambil contoh. Ada satu kedai itu dah memang panas. Dan kedai itu memang lembap. Dia pasang kipas. Kipas tu dia sembuh lagi pula dengan air. Apa jadi kepada anda punya peluk? Boleh tersejat? Tak boleh tersejat? Berkicap. Berkicap. Kenapa berkicap? Ni kena ingat. Kenapa berkicap? Kena jawab secara saintifik. Walaupun ayat saya kelakar, ayatnya saintifik. Kenapa berkicap? Ini kena faham ya. Hari ini kita nak belajar tentang RH. RH adalah stand for apa dia? Relative humidity. Tengok dalam internet sekarang, apa itu ma maknaha fi hazihil humidity. Relative humidity. Cari sekarang dalam internet. Apa dia bagi? Relative humidity adalah satu pengiraan relatif terhadap berapa persen air yang ada divided by the total grains of water yang ada dalam satu kawasan. Betul tak? Cuba tengok dekat dalam YouTube atau YouTube lah. Dekat dalam Wikipedia dan sebagainya. Apa itu RH? What is relative humidity? Dah dapat dah? Okay, bacakan kepada saya. Kuat sikit tak apa? Salah pun tak apa. The ratio. Pandai. Saya suka jawapan tu. Ratio of what? Water and water against what? Baca. Saya kata dia bawa baca ni. Kalau tak baca, baca. Okey. Dia adalah partial pressure of the water vapor against the equilibrium of the pressure of the water. Faham ya? Maksudnya dia adalah ratio. Bila kata ratio, dia adalah apa? Kadar. That's why dia mesti diberikan dalam bentuk peratusan. Baik. Kenapa penting untuk kita tahu RH? Sebab RH ini akan terpakai apabila kita nak tahu sesuatu tempat itu telah entalpi ataupun tidak. Apa maksud entalpi? Dia akan kondensate jadi air. Contoh, saya ada dua bilik. Satu bilik A, satu bilik B. Satu bilik A ni, dia punya
adalah 50. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Bilik manakah yang lebih banyak space dia supaya air atau uap air dapat masuk? Yang A ke yang B? A ke yang B? Faham maksud saya? Oh, faham tak maksud saya? Tak faham. Saya bercontoh. Ada orang yang berpeluh. Namanya adalah Mr. Peluh. Mr. Peluh ni masuk dekat A, masuk dekat B. Yang mana satu lebih mudah disejat peluhnya? Di dalam A ke di dalam B? Kenapa? Kenapa humidity dia kurang, dia lebih mudah disejat peluh dia? Kenapa? Ruang kecil. Okey, saya suka jawapan ruang. Jawapan dia adalah sebab apa dia masuk dalam B dan lebih cepat kering dia punya ketiak? Sebab ada 50% lagi udara water vapor ini boleh masuk sebelum ianya menjadi enthalpy dan condensate jadi apa? Air. Condensation lah. Condensation adalah wap jadi air. Bagaimana pula dengan A? A ni 70%. So maknanya ada berapa persen lagi? 20%. So dengan kata lain, ratio humidity ini menentukan tahap bagaimana kebolehsejatan. Itu dalam bahasa Melayu lah. Kebolehsejatan environment dalam bangunan sebagai contoh untuk dia boleh terbebas ke persekitaran. Sebab itu di Malaysia, humidity kita dalam 65 ke 70. Tinggi Sebab itu kalau kita punya ketiak basah, memang lambat nak sejat berbanding dengan negara seperti di Arab Saudi. Walaupun dia punya temperature tinggi 30, tapi boleh disejat dengan cepat. Sebab apa? RH. Sebab apa RH kita tinggi? Sebab kita berada di khatulistiwa. Itu je jawapannya. Boleh tak kita tak nak RH kita tinggi? Jawapannya boleh dengan menggunakan peralatan. Ada peralatan yang digunakan untuk mengelakkan humidity ni menjadi tinggi. Baik. Apakah alatnya? Tengok dalam internet. Saya tak nak cakap sebab saya dah tahu. Yang terornya adalah saya. Awak masih lagi teroris. So kena carilah alat untuk membuang humidity. Apa dia tulis? Dia panggil apa? Dia panggil equipment to remove excess humidity. Apa dia bagi? Dia panggil apa? Dehumidifier. Dia ada dua alat. Satu namanya dehumidifier, satu lagi namanya humidifier. Dehumidifier adalah dia nak membuang humidity. Humidifier pula adalah untuk menambah humidity. Dia ada sebab kenapa kena tambah humidity. Baik, secara konsep, apabila humidity terlalu rendah macam B dan mungkin bawah lagi daripada B, apa jadi? Saya ambil contoh, humidity awak measure 30. Apa maksudnya? Adakah tempat itu kering ataupun basah? Kering. Tempat itu bukan kering, sangat kering. Ataupun possibility dia menyebabkan kamu punya, kalau perempuan nak pakai maskara ni, awak boleh nampak dia dah mula merekah. Bukan cair. Cair itu kalau dia panas sangat. Merekah maksudnya awak pakai kan kadang-kadang foundation tebal-tebal kan. Ada layer 1, layer 2 nak tutup muka-muka yang cela tu, contoh. Jadi bila masuk tempat-tempat yang humidity rendah, maka anda punya tangan pun boleh kering. Itu contoh kawasan yang berhumidity rendah, sangat kering Bagaimana pula dengan humidity tinggi? Anda punya celah-celah tangan ni akan mula basah Ada setengah orang yang berpeluh kadang-kadang tak ada apa-apa jadi pun tiba-tiba tangan dia basah sebab humidity tinggi. So dalam kelas ni rasa-rasa humidity tinggi ke rendah? Humidity kita memang lebih daripada 60. Kalau saya measure sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, saya dapat rasalah lebih daripada 60. Sebab itu Malaysia punya guideline untuk ICOP, Industry Cooperative for Indoor Air Quality tahun 2010, boleh ulang balik? Indoor Air Quality, Industry Code of Practice for Indoor Air Quality tahun 2010 menggariskan maksimum yang boleh di-allow untuk satu-satu sistem mechanical 70. Singapura dia nak 65. Malaysia ni ikut juga Singapura dan Hong Kong bagilah 70. Ada levy kat situ. 5%. Sebab apa? Sebab susah nak achieve 65 ni. Memang berkicap sistem. Melainkan dia pasang alat yang dinamakan dehumidifier tadi untuk membuang humidity. Jelas ya? Jadi bila anda pergi hospital, anda tahu RH tinggi, salah satu cara nak membuang RH ni tadi adalah menggunakan
Dehumidifier itu alat mechanical. Macam mana pula alat chemical? Boleh juga anda menggunakan HIPPO. Itu brand lah, HIPPO tu. Yang orang letak dalam cupboard. Nak bagi dia serap air tu. Apa nama ni? Silica gel. Tahu silica gel? Itu semua adalah contoh alat-alat bahan kimia yang digunakan untuk mengurangkan humidity. Jelas kenapa nak guna kurangkan humidity? Kalau dalam bangunan, kenapa humidity ni penting untuk kita kurangkan? Ataupun kita tak boleh bagi rendah sangat, tak boleh tinggi sangat. Dia mesti man-man. Kita panggil man-by. Apa dia? Man-by. 65, 60 tu okey. Kenapa? Pertama, kita nak bagi keselesaan thermal. Ergonomik betul lah. Ergonomik perspektif dalam bentuk keselesaan thermal di mana orang semua akan rasa selesa lah, comfort. Mana yang kuat berpeluh tu akan boleh disejat. Mana yang tak kuat berpeluh pun rasa tenang, tak rasa kering sangat. Itu sebab kenapa perlu ada kawalan kepada api. Yang lebih penting lagi adalah untuk mengelakkan berlakunya enthalpy tadi dan juga condensation. Bila berlaku condensation, apa jadi pada sistem kita? Dia akan ada air yang menitik, betul? Bila air menitik, apa masalah pada air menitik? Kalau air yang di negeri-negeri tak ada air, tak ada masalah. Ni cerita air menitik yang tiba-tiba ada air ni, apa masalah? Dia akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganism. Seperti apa? Ulat lagi, menggalakkan fungi dan lain-lain. Sebab mereka ini memerlukan perkara-perkara ini untuk terus hidup. Pertama, dia perlukan oksigen. Kedua, dia perlukan air. Yang ketiga adalah makanan. So, kalau contohnya basah kita punya particle board ni, maka possibility untuk ada fungal growth adalah sangat tinggi. Jelas ya? Ini baru 2 slide. Dah berapa jam? Dah 9.30. Tapi objektif tu dah tercapai lah. Baik, seterusnya. Macam mana kita nak menilai haba? Sebelum anda boleh menilai haba, anda kena jelas bahawa haba ini berkait dengan sumber yang dikeluarkan oleh haba itu sendiri. Contoh paling senang, anda nak menilai manusia seperti saya ni, awak ni, adakah awak akan dapat extreme temperature ataupun heat stress adalah berdasarkan kepada konsep haba tu nak ke mana? Faham tak? Senang kata lain, kalau haba luar panas, badan awak 37, environment awak 40. So 40 ke 37 ke 37 ke 40? Ingat konsep yang pertama tadi, iaitu haba bergerak daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. So kalau ada relative difference, maka haba yang panas tu akan kena kepada orang yang tidak panas lagi daripada environment. Itu yang dipanggil sebagai heat stress. Faham konsep dia? Contoh, awak punya badan 37, 36.9. Awak main kat padang bola. Bila measure kat padang bola tu adalah 45. Contoh. So apa jadi haba 45 tu ke badan awak keluarkan haba? Haba persekitaran itu akan memerangkap dalam tubuh kamu. Dan kalau kamu tak boleh nak buat osmoregulasi yang baik, dalam badan kamu ada minum air-air yang pelik, ada drugs, kurang elektrolit, maka itulah berlakunya masalah kesihatan seperti cramp. Dia boleh jadi heat cramp, dia boleh jadi heat stroke, dia boleh jadi heat stress. Yang kita nak belajar ni heat stress. Konsep dia senang je. Ianya disebabkan oleh haba. Kenapa benda tu jadi? Sebab Allah Ta'ala dah jadikan haba tu memang boleh gerak dengan 3 macam. So kalau kita nak bagi idea jahat, tak nak lah. Okay. So kalau kita nak senang, haba ni macam mana kita nak monitor, kita kena tahu dulu haba yang di-generate. Okay. Aktiviti yang kita akan buat pada sebentar lagi, dalam nak buat penilaian haba ni, dan kalau anda terlibat dalam pemeriksaan dan juga membuat aktiviti menilai risiko pendedahan haba, step pertama, kena jelas dulu berapa banyak haba dalam tubuh dihasilkan. Apa dia? Berapa banyak haba dalam tubuh dihasilkan. Saya ambil contoh ya. Haba yang dihasilkan oleh tubuh disebabkan oleh apa? Haba dalam tubuh ni disebabkan oleh apa? Kalau awak duduk dengan awak berlari, mana satu yang akan generate lebih banyak haba? Berlari. So bila awak berlari, bila awak berjoging, bila awak berdiri, maka ianya akan menghasilkan haba yang sedikit tinggi berbanding dengan awak duduk, awak relax, tak buat apa-apa, tidur dan lain-lain. Faham tak faham? Jadi, macam mana kita nak mengukur aktiviti? Jadi kita kena ukur aktiviti berdasarkan pergerakan. Kita akan ukur aktiviti berdasarkan aktiviti itu dibuat bagaimana? Berdiri ke, duduk ke, berjalan ke, guna sebelah tangan ke, 2 tangan ke, aktiviti apa yang dia buat. Jadi kita kena kira berapa banyak kalori dibakar berdasarkan berapa banyak dia punya aktiviti. Faham tak faham? Contoh, apabila orang itu berjalan dengan tangannya naik ke atas dan orang yang berjalan dengan tangannya yang turun ke bawah, mana satu yang menghasilkan kalori yang lebih banyak? Naik ke atas.
Macam mana pula dengan jalan sebelah kanan dan melompat? Mana yang lebih banyak kalori? Memang bangang lah kalau orang ada macam tu kan. Sama lah juga, menaiki bukit, menurun bukit dan lain-lain lah. Menaiki, berjalan dan juga berlari, menaiki kenderaan dan lain-lain. Sebab apa saya kena cakap benda ni? Sebab inilah yang anda akan siasat kepada responden kamu. Kamu kena ketahui. Contohnya kamu ambil responden namanya tukang kebun. Kamu kena tanya dulu tukang kebun. Pakcik, masa buat kerja ni dekat mana? Saya akan membuat persiapan alat. Persiapan alat tu buat dekat mana? Saya buat persiapan alat ni di tengah padang supaya semua orang nampak saya buat kerja. Contoh. Okey, pakcik buat persiapan alat tu berdiri, berduduk, baring. Saya baring sebab saya memang suka baring dekat rumput. Contoh. Jadi dia berbeza-beza. Kalori yang dibakar oleh pakcik sekian dengan pakcik yang sekian ni akan berbeza. Ada lagi satu pakcik, dia memang tak buat apa-apa pun. Tapi dia tukang kebun. Dia hanya tekan butang, robot dia yang berjalan. Jadi lain juga apa dia, betul tak? Itu adalah konsep paling asas. Anda kena tahu bagaimana haba daripada tubuh dihasilkan dengan aktiviti pekerjaannya. Dipanggil sebagai kilokalori. Kilokalori dia perlu diketahui lah. Nanti kejap lagi saya akan tunjukkan cara nak kira kilokalori. Kemudian, anda kena gunakan satu table yang dipanggil sebagai OSHA Technical Manual di bawah ACGIH. Ingat, ACGIH adalah standard bukan regulatory, tapi dia adalah standard profesional menyatakan tentang pendedahan haba. Itu yang kita akan tengok sekejap lagi. Yang lebih penting lagi, anda kena tanya juga pada pakcik ni, selain daripada apa aktiviti yang dia buat, daripada pagi sampai ke petang, berapa banyak yang dia hasilkan berdasarkan aktiviti itu. Contohlah, kalau anda jumpa petani. So, anda mesti nak tanya dulu, pertama dia buat apa? Betul? Dia buat apa tu berapa lama? Okey, kalau dia kata menyediakan peralatan. Menyediakan peralatan dengan berdiri dan juga menyediakan peralatan ini menggunakan dua tangan. Okey, dua tangan menyediakan peralatan. Selama berapa lama? 1 jam. 1 jam berapa minit? 60 minit. Berapa kilokalori yang dibakar? Jadi kita kena tahu. Kalau persiapan bahan itu memerlukan 1.5 kilokalori dan penapasan dia adalah 1 kilokalori. So berapa kilokalori dalam 1 minit? 2.5. Betul tak? 1.5 tambah dengan 1. So dapat 2.5. Berapa lama dia buat benda tu? 60 minit. Jadi anda perlu kira lah. 2.5 kalikan dengan 60. Dapatlah jumlah kilokalori dalam masa 1 jam. Anda kena buat untuk total 8 jam. Faham Selepas itu anda akan averagekan ataupun anda akan mencari dia punya apa? Dia punya purata dan anda tentukanlah berapa banyak dia punya kilokalori yang dihasilkan dan kita akan lihat kepada jadual SGIH. Ini anda mula dah tak faham, tak apa. Memang itu yang kita nak. Anda tak faham sebab lepas ni baru saya tunjuk apa itu jadual SGIH. Lepas itu anda akan buat pengukuran. Pengukuran menggunakan WBGT. WBGT ni akan ada dua indeks yang utama. Pertama adalah WBGT in dan lagi satu adalah WBGT out. Apa beza in dan out? Apa beza in dan out? Okey, apa beza dia in dengan out? Dah nak betul lah tu? Dah nak betul lah apa yang Safwan cakap ni kan? Tapi tak tepat. Apa beza in dan out yang sebenar-benarnya? Beza in dan out ada dua. Pertama adalah kaedah pengiraan lah. Yang kedua adalah elemen apa yang ada dalam pengiraan itu. Iaitu adanya solar ataupun radiant heat ataupun tidak ada radiant heat. Faham Faham ke tak faham ni? Sebab itu kita belajar tadi 3 jenis haba yang dipindahkan. Tahu tak kamu bahawa wet, bab dan globe ni adalah mewakili kepada kaedah bagaimana haba dipindahkan. Okey? Wet sebagai contoh adalah salah satu daripada elemen untuk mengukur RH dan juga konveksi heat ataupun haba yang dipindahkan melalui konveksi. Ya? Bab ni adalah salah satu daripada air temperature yang akan mengukur udara secara konveksi. So wet dengan bab ni, beza dia wet kita basahkan, bab ni kita tak basahkan. Cuma wet akan dapat RH, bab tak dapatlah, dia dapat air temperature. Globe ni adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur temperature yang disebabkan oleh pemindahan haba secara radiasi ataupun radiant heat lah. Jelas WBGT. Macam mana nak buat WBGT ni secara senangnya? Tahu tak nak buat WBGT macam mana? Sediakan termometer. Ini termometer. Dan termometer ini dibiarkan begitu sahaja, naked termometer. Macam togel macam tu. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil air termometer. Iaitu bab lah. Faham Macam mana pula dengan wet? Wet ni nak buat macam mana? Basah. So kita kena basahkan termometer ini. Macam mana nak basahkan termometer ni? Celup dalam air ataupun kita akan letakkan alat yang boleh
mengencapsulatekan dia punya bubble ataupun tempat dia punya temperature tadi. Contoh paling senang, kita letak dalam air suling, kita rendam air suling itu dengan kapas dan kita balut kapas itu pada termometer kita. Jadilah wet thermometer. Faham ya? Kemudian yang ketiga, globe. Macam mana nak buat globe ni? Globe ni cara dia macam mana? Anda kena sediakan satu bola. Bola tu anda kena spray dengan color hitam flat black, dan anda letakkan termometer anda di dalam bola itu. Jadilah globe thermometer. Faham Jadi kita boleh kira wet, bulb, globe thermometer untuk dapat WBGT. WBGT inilah yang akan kita bandingkan dengan ACGIH table untuk menentukan sama ada orang itu mendapat heat stress ataupun tidak. Oh, itu baru slide kedua. Slide ketiga dah cerita definisi. Nanti bacalah sendiri kan. Basic concept of the thermal. Okey dah. Kita kira sekarang. Boleh kita kira? Terus kira. Bagus. Jadi, anda boleh refer kepada Offside Technical Manual sekarang. Saya dah bagi link semalam kepada kawan kamu. Kamu boleh tengok kat situ. Kita akan cuba mengira WBGT in dan lagi satu adalah WBGT out. WBGT in ni, berapa dia punya konsep dia? 0.7 natural wet bulb. Betul? Macam mana formula dia? Tengoklah dalam handphone masing-masing. Tengok dalam handphone masing-masing. 0.7 kali dengan natural wet bulb tambah berapa? Ini untuk in. Tengoklah dalam. Saya dah bagi awak kebenaran untuk membuka handphone. Buka lah, jangan buka benda-benda lain. Dah jumpa belum? Mari kita kira sama-sama. Ya, baik. Oleh kerana anda ni manja, jadi saya kena tunjuk ya, sebab anda memang student yang manja. Manja apa? Manja sangat. Geram aku tengoklah. Nak suruh cari pun terkial-kial. Keempat, mengenai haba. Saya ingin tekankan juga di sini bahawa terdapat satu guideline yang telah dikeluarkan oleh Department Occupational Safety and Health on the guideline for managing the risk exposed by the heat. Guideline heat stress. Heat stress DOSH Malaysia. So kat sini pun anda boleh rujuk. Saya tunjuk ni bukan sekadar tunjuk. Maknanya saya memang mengharapkan anda mengambil inisiatif untuk mendownload, dan jangan download sajalah. Download dan baca. Kalau malas nak baca, boleh suruh komputer bacakan untuk anda. Ya, betul. Sekarang ada ChatGPT 4.0 kan? Boleh minta dia bacakan. Kalau dah memang teruk sangat korang ni lah punya perangai. Okey, so kita akan tengok dekat sini. Kita ada contoh yang dipanggil WBGT. Ini alat yang ada di dalam dunia. Namanya WBGT. Alat yang tengah-tengah ini kita akan letakkan dengan air suling untuk mengukur wet bulb. Yang warna putih di sebelah kanan pada gambar rajah ini dipanggil dry temperature. Ya, ini adalah bulb temperature lah. Dan di sebelah kiri sekali warna hitam flat black ini dipanggil globe thermometer. Ketiga-tiga ini penting untuk kita mengira satu elemen yang dipanggil sebagai wet bulb globe temperature. Okey, ini contoh pengiraan wet bulb globe temperature yang saya tanya tadi, yang semuanya senyap seperti perpustakaan Sultanah Zanaria. Ya. Ini cara kira dia. Ya. Jadi macam mana kita nak kira WBGT in adalah 0.7 natural wet bulb tambah dengan 0.3 temperature of the globe. Faham ke tak faham ni? So kalau saya bagi awak dua termometer, satunya adalah natural wet bulb dan satu lagi adalah globe thermometer, anda boleh kira tak WBGT in? Boleh. Kena ingat WBGT in adalah the meter does not use the dry bulb since the dry bulb not equal or without the radiant heat. Faham ya? Maksudnya radiant heat itu tidak dijadikan sebagai pemberat dalam pengiraan. Tak apalah. Hafal je yang ini. 0.3 dengan 0.7 untuk WBGT in. Faham ya? Okey, bagaimana pula WBGT out? WBGT out dikira menggunakan konsep 0.7 natural wet bulb tambah dengan 0.2 temperature of the globe and 0.1 temperature of the dry bulb. Faham? So anda kena faham yang natural wet bulb ni satu termometer. Globe satu termometer. Dry bulb satu termometer. So dia ada 3 termometer. Faham? Mungkin alat tu satu batang je tapi ada 3 termometer. Atau alat tu memang ada ketiga-tiga batang termometer yang berkenaan. Ini contoh. Ini adalah jenis yang berkenaan. Alat ni berapa harga dia? Siapa tahu? Harga alat ini lah. Sebab ada isu-isu yang berkaitan dengan pendedahan haba supaya anda nampak bahawa kepentingan memantau persekitaran haba ini adalah sebenarnya one of the important risk factor that need to be evaluated by the environmental health officer. And yet, not all doing that. Itu saya nak cakap. Not all doing that is not because of the existing of the instrument. Sometimes it's because of the knowledge basis.
Okay, you tak ada knowledge, that's why you tak buat lah. Okay, yang biasanya kita buat macam mana? Pada Kak nak mengira dia. Selepas tuan-tuan dan perempuan, dan tuan-tuan dan perempuan kena rasa bersyukur sedikit kepada Allah SWT sebab at least kita ada alat. Tapi alat ini dia ada tapi lah. Tapi aku tidak mengerti. Alat ini dia akan mengeluarkan bacaan berikut. Dia akan bagi WBGT, dia akan bagi temperature of the air, dia akan bagi temperature of the globe. Dia tak akan bagi awak natural wet bulb. Faham ya? So kalau anda nak gunakan alat ini untuk mengira apakah WBGT natural wet bulb, anda tak akan dapat. Anda hanya boleh mengagak apa yang telah ditolong kirakan. Faham ya? Ditolong kirakan. Sebab dia akan bagi anda indeks-indeks yang berikut. HP30 double extract sebagai contoh, dia akan bagi anda WBGT, dia akan bagi anda RH, dia akan bagi anda TA dan dia akan bagi anda TG. Saya nak tanya, boleh tak anda kira WBGT raw? Jawapan dia tak boleh. Sebab WBGT raw, formula dia dah cakap kan, mesti ada NWB, natural wet bulb. So kalau alat kita ni nanti, natural wet bulb yang ni dia tunggu bagi. Yang ini dia tunggu bagi, yang ini dia tunggu bagi, yang ini dia tunggu bagi. So kita boleh tahu tak natural wet bulb? Tak boleh. Melainkan kita memandai-mandai yang mengira. Maksudnya anda kena reverse engineering lah. Let's say you dapat 38.0 sama dengan 0.7 natural wet bulb tambah dengan 0.5 tadi. Kita katakan terletak pada angka 0.3 globe. So anda boleh gunakan lah globe. Jadi globe dah dapat lah bacaan globe. Jadi kat sini keluar 7.5 contoh kan. So anda boleh dapat lah 7.5. So yang sini kita tak tahu. So macam mana nak buat? Kuadratik lah. Ini tambah, masuk sini tolak, bagikan dengan dalam kita dapat. Kuadratik belajar dulu kan? Belajar. Kalau tak, kenapa anda boleh masuk semester 3 kan? Sama ada terlulus ataupun tidak, itu bukan hal saya. Okey, so itulah kelemahan alat yang saya tunjukkan tadi. Namun begitu, anda kena ingat WBGT ini akan diukur mengikut setiap minit. Apa dia? Jadi setiap masa anda perlu ukur. Untuk amali kita, oleh kerana masa itu emas dan alat kita dua, maka anda jangan ukur sampai 8 jam lah. Memang kawan kau tak dapat nak guna alat tu. So ukurkan sekadar yang baik sajalah dan lebih baik kalau ianya boleh dibuat secara data logging. Data logging maknanya kita rekodkan dalam SD card, kemudian kita boleh transport data untuk kita buat analisa untuk satu hari punya penilaian persekitaran. Saya memang agak terpanggil lah untuk memaklumkan perkara ni sebab ketegasan haba ni ramai dah student tak buat ni. Sekejap saya try tengok. Ketegasan haba journal ada tak? Saya tak ingat lah. Ketegasan haba. Ketegasan haba ni tak ada. So nanti tuan-tuan dan perempuan boleh tengok macam mana cara nak kira dia. Saya akan ajar nanti masa amali. Alright, ada lagi beberapa perkara yang mempengaruhi haba yang beredar di dalam persekitaran. Antaranya seperti yang anda lihat pada slide ataupun saya punya website ni. Saya ada recommend manual ni. Antaranya adalah wind speed. Apa dia? Wind speed ni apa? Macam mana nak kira pelaju udara? Guna lidah itu adalah yang digunakan oleh zaman purba lah. Zaman moden kita pakai apa? Kalau nak mengukur kelajuan udara bagi mengukur ventilasi seperti di dalam kelas ni, ada cara dia. Nanti saya ajarlah dalam konsep ventilasi. Tapi untuk ventilasi ini anda akan guna anemometer. Ada alat namanya anemometer. Anemometer ni ada dua jenis. Satu dipanggil vane anemometer. Vane ni maksudnya kipas lah. Satu lagi dipanggil sebagai hot wire. Hot wire anemometer. Jadi hot wire anemometer dengan vane anemometer ni boleh digunakan untuk mengukur apa? Ada student yang bagus bila saya cakap vane anemometer, hot wire anemometer, dia terus type dekat dalam komputer Oh, apa benda vane anemometer ni? Dia tak pernah jumpa misal kata. Betul kau cari vane anemometer kan? Bagus ni kan? Dia terus type anemometer. Ini yang kita nak. Bila belajar kat dalam kelas saya macam tu. Kalau agak-agak dok bijak, terus cari terus cari. Saya tak kata Aiman tak bijak lah, Aiman dah tahu. Cuma nak tunjukkan itu cara belajar yang betul. Contoh anda nak tahu anemometer ni apa, anda boleh type dekat dalam komputer dan dia akan bagi. Ini contoh vane anemometer. Dia kipas lah. Satu lagi adalah hot wire anemometer. Bukan hot dam, hot wire. Okey, ini contoh hot wire, ini contoh vane anemometer. Anda boleh gunakan untuk mengukur apa tadi? Wind speed ataupun kelajuan udara. Kelajuan udara ni kalau tak ada dipanggil stagnant air. Stagnant air ni akan menyebabkan proses penyejatan tu tak berlaku dengan sempurna. Jadi kalau orang tu berpeluh, tak ada udara yang ditiupkan, maka apa akan jadi pada peluh dia? Peluh dia akan tersejat ataupun tidak berdasarkan RH persekitaran. Kalau RH persekitaran rendah, tapi airflow tak ada, maka ianya juga sukar disejat. Jelas ya? That's why kena ada juga airflow. Alright, selepas itu kita ada lagi perkara-perkara lain seperti pressure. Barometric pressure ni ataupun dipanggil sebagai
tekanan lah, tekanan persekitaran. Yang ini kita nak tengok berdasarkan apa? Berdasarkan beza kita punya kawasan dengan sea level. Yang ini kita pakai barometer lah. Ni barometer. Habis untuk saya cerita benda-benda ni. Last kali selepas anda kira nanti, anda akan perlu kenal pasti berapa banyak metabolik yang dihasilkan. Berapa banyak haba yang dihasilkan oleh tubuh. Macam mana kita akan dapat? Kita akan dapat pengkelasan seperti berikut. Contoh, anda kira tadi kan, pukul 8 sampai pukul 9, pakcik ni menyediakan peralatan. Pukul 9 sampai pukul 10, pakcik ni akan mencangkul. Pukul 10 sampai pukul 11, pakcik ni akan membawa kenderaan untuk membaja. Pukul 11 hingga 11.30 berehat. Kemudian sambung balik 11.30 sampailah pukul 1 contohnya. Dia akan buat pekerjaan ini dan itu, ini dan itu. Anda akan totalkan berapa banyak dia punya haba terhasil disebabkan oleh kilokalori tadi. Dan anda akan averagekan. Dalam 1 jam, berapa banyak kilokalori dia dibakar. Faham? Tapi oleh kerana perkataan dibakar kilokalori ni telah di-revise oleh OSHA Technical Manual. Sejak daripada tahun bila? Dulu yang student dulu pakai kilokalori. Sekarang kena tukar kepada watt. Watts. Jadi anda akan convert lah kilokalori kepada watt. Dan kalau kita dapati bahawa average 1 jam, watt dia adalah lebih kurang 200. So dia dalam kategori mana? Dia dalam kategori light work. Anda kena mengenal pasti jenis pekerjaan dia. So first step, kira dia punya aktiviti, tentukan jenis pekerjaan dia. Adakah jenis pekerjaan dia rest, light, moderate, heavy ataupun very heavy. Macam mana nak dapat tahu heavy, very heavy dan sebagainya? Anda kena macam mana anda nak kira? Anda kena tanya. Macam mana anda nak tanya? Anda boleh pasang juga kaedah video taping. Sama je, anda pasang video, anda boleh gunakan questionnaire, anda boleh gunakan soal selidik, anda boleh buat interview untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis kategori pekerjaan dia. Okay, katakan kita dapat 250. Dia dalam kategori mana tadi saya kata? Light. So ingat dia dalam kategori apa? Light. Baik. Kemudian selepas anda dah tahu dia dalam kategori light, maka anda akan tengok jadual yang keempat. Jadual keempat ni, dia ada 1, 2, 3, 4 kolom. So kolom mana yang anda nak ambil, anda akan tengok kolom yang mengenai beban haba dia. So kalau yang tadi contoh dia adalah light, anda akan tengok yang light lah. Nampak tak? So tengok kolom yang ini. Kolom yang lain ini hanya terpakai jika berkenaan. Jelas? Jelas ya? Baik. Selepas itu, anda nampak tak dekat sini dia ada tulis percentage of work. Apa dia? Yang ini dinamakan sebagai rigid. Apa dia? Rigid. Makna dia anda kena tahu juga berapa lama dia berehat. Apa dia? Contoh tadi saya bagi pakcik tadi petani kan, dia bekerja selama contohnya 8 jam, berapa jam dia berehat? So setengah jam dia rehat, setengah jam lagi dia ada rehat, setengah jam lagi dia ada rehat. So total rehat dia berapa? Sejam setengah. Berapa total dia bekerja semuanya? 9 jam, saya katakan. So 1.5 daripada 9 dapat berapa? 1.5 daripada 9 dapat berapa? Apa dia? 75. 1.5 bagi 9 dapat 0.16. Betul tak? 0.16 kali dengan 100 dapat 16. Betul? Itu adalah 16% lah. Dengan kata lain, dia punya regime adalah 75 ke 100%. Faham Maknanya dia bekerja 75% dan sebahagiannya 25% ataupun less than that adalah dia berehat. Jadi dia kena gunakan jadual yang nombor 4 ni pada row yang pertama. Faham? Row yang pertama. So kalau tanya saya, pakcik tu tadi light work, dia bekerja dekat dalam row yang pertama, berapa dia punya temperature? 31. Jadi soalan yang seterusnya kita perlu tanya, itu adalah 31 nilai yang dibenarkan untuk didedahkan. Faham? Tapi ini belum lagi yang diberitahu dalam bentuk TLV. Yang ini adalah dalam bentuk TLV lah, threshold limit value. Maknanya 31 ni yang dibenarkan untuk didedahkan. So kita pun buatlah pemantauan persekitaran. Kita tengok dia punya environment. Environment dia kita detect, kita kira dapat contohnya 34. Lebih ke kurang daripada 31? Lebih. So dia ada possibility untuk mendapat heat stress. Faham Dia boleh dapat heat stress lah. Heat stress akan lead to the heat stroke. Dia tak boleh terus heat stroke. Biasanya dia ada dulu simptom-simptom heat stress. Okey, jelas ke tak jelas setakat ni? Jadi anda boleh tengok dekat bawah ini dipanggil action limit. Action limit adalah paras bertindak. Pandai saya suka jawapan tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kalau kita nak mengelakkan pekerja ini bermasalah, kita pantau dah tadi persekitaran dia. Contoh, kita pantau persekitaran dia, kita dapati 29. Contoh 29. So adakah 29 itu melebihi 31?
Tak. Adakah dia dapat heat stress? Tak. Tapi dia boleh buat tindakan tambah baik dengan memastikan ianya bawah daripada 28. Dengan cara macam mana? Dengan berbagai cara lah. Salah satu cara yang paling utama adalah menghalang haba dapat ke badan pekerja. Dan awak kena ingat, haba itu dapat daripada mana? Dengan 3 cara kaedah pemindahan tadi. Secara konduksi, secara konveksi, secara radial. Contoh, kalau pakcik tu dah memang confirm kerja dekat kawasan yang terdedah dan panas. Cara macam mana nak elak dia daripada dapat konveksi? Radial. Saya ambil yang senang. Pakaian, pandai. Saya suka jawapan tu. Pakaian mestilah berkala gelap, betul? Pandailah kau. Bukan. Berkala cerah. Supaya dia dapat memencarkan kepanasan yang bakal dia terima. Macam itulah. Itulah sebab dia kenapa heat stress ni anda kena tengok dia punya W, B dan T dan G untuk mengetahui dekat mana source of the haba akan transport. Dia akan dapat melalui mana. Sebab nanti kalau pakai WPGT yang harga 25K tadi saya tunjuk ni, dia memang tunjuk nilai mana yang lebih tinggi. So nanti bila awak buat amali, awak akan catatkanlah WPGT berapa, RH berapa, TA berapa, TG berapa. Nanti awak tahu berapa banyak yang lebih tinggi. Kalau kata TA awak dapat 36. TG awak dapat 38. So mana satu haba tu dipindahkan? TA ke TG? TA 36. TG 38. TA ke TG? Macam mana haba tu dipindahkan? Kau tak faham tak? Itu tak faham. Aku pergi on ke TJ ni dapat 36. TJ 38. Apa dipindahkan yang mana? TJ ke TJ? TJ maksudnya apa? Temperature of the globe maksudnya apa? Apa dipindahkan melalui kaedah sinaran. Itu je. Itulah soalan ni. Tak faham soalan juga ya. Okay, kita bagi soalan yang lain pula ya. TA adalah 37. TJ adalah 38. Mana satu yang lebih tinggi? 38. Jadi TJ maksudnya apa? Maknanya apa lebih banyak dipindahkan kaedah berbanding dengan kaedah konveksi dan konduksi. Jelas? Itulah cara dia apabila kita nak membuat analisa yang berkaitan dengan apa. Baik, ini adalah contoh example. Yang ini anda boleh abaikan sebab ini boleh belajar dekat sekolah pondok. Sekolah pondok. Nanti bila belajar kat universiti, belajarlah dengan profesor awak macam mana nak menilai WPGT berdasarkan climate punya condition. Sekarang ni kalau anda nak belajar yang lebih advance, anda boleh datanglah kepada kelas advanced diploma yang berkaitan yang mungkin wujud selepas DKP 3000 ke. Okey, ini contoh anda boleh tengok WPGT EF ni adalah kita punya coefficient yang ini adalah berdasarkan CAF clothing factor. Clothing factor ni saya cadangkan adalah anda boleh lihat kemudianlah, tapi kalau anda mahir anda boleh gunakanlah, iaitu WPGT out ni tambah dengan clothing factor seperti berikut. Dia ada beberapa clothing factor lah. Contohnya double layer woven clothing, 3 SMS polyprint coverall dan lain-lain lah. Ini contoh macam mana kita nak membuat adjustment. Ini adalah contoh yang seterusnya apabila kita nak menilai sama ada ianya telah melanggar TLV ataupun tidak. Katakanlah kita ada 400 watt yang dihasilkan dalam sejam dan WPGT TLV ni menyatakan dia mesti dalam lingkungan 28 kan. So sekarang ni dia dah terlebih. So kalau tengok kat sini maknanya dia berada pada julat possibility untuk berlaku heat stress tu adalah tinggi ya. Jadi dia boleh menyebabkan berlakunya masalah kesihatan yang lebih lanjut lah. Jadi apa masalah dia bila dapat heat stress ni? Dia boleh dapat heat cramp. Antara simptom yang paling utama dia dapat heat cramp, dia boleh kena heat syncope dan kalau nasib tak baik ketika dia ada consume a certain medication dia boleh collapse dan dia boleh dapat stroke lah, stroke haba dan dia boleh dikategorikan sebagai berisiko untuk mati lah. Bila dia dah dapat stroke sebab stroke ni akan menyebabkan pembuluh darah pecah, boleh disebabkan oleh irregularity of the heartbeat dan lain-lain lah. So benda ni adalah sangat berbahaya especially orang yang tidak diberikan control measures yang betul. Okey, secara umum haba apabila anda dedahkan dia perlu ada kawalan. Kawalan paling utama apabila cerita pasal haba adalah kawalan secara pentadbiran. Yang ini saya cakap sebab ini yang paling utama yang penting adalah istilahnya acclimatization. Apa dia? Acclimatization. So kalau anda tengok kat sini dia ada perkataan acclimatization program. Bahasa mudah acclimatization ni adalah bahasa lain dia membiasakan diri. Apa dia? Jadi apabila anda ada pekerja baru, contoh anda ada seorang PKA yang bakal menjadi seorang pejabat awam, anda adalah IT yang telah berkhidmat dalam jabatan, maka anda perlu pastikan bahawa PKA ini telah mendapat proses acclimatization yang sempurna. So cara dia macam mana?
anda akan mendedahkan haba panas kepada beliau gradually. Contohnya, anda dedahkan 1 jam satu hari. 1 jam satu hari. Sampai cukup 7 hari, baru anda increase bebanan haba yang bakal beliau terima. Itu adalah dipanggil acclimatize. Faham? Sama juga jika anda berhadapan dengan hazard pressure. Hazard pressure ni tak ada dalam kuliah, tapi nak cerita je lah. Contoh, anda nak mendaki Gunung Everest. Anda rasa, anda boleh tak naik straight je ke Gunung Everest? Jawapan dia boleh, tetapi anda akan dapat banyak medical condition. Antaranya adalah anda akan ada irregular heartbeat kerana anda tak buat acclimatization program. That's why bila nak mendaki, anda kena berkampung ataupun buat camping kat situ, campsite untuk beberapa hari. Kemudian naik lagi satu stage, bercamping lagi sebab nak membiasakan diri dengan perubahan pressure itu. Kalau tak, maka anda boleh ada dapat bubbling dalam anda punya, dipanggil sebagai nitrogen apa? Nitrogen poison. Sama lah macam orang yang masuk kat dalam laut. Dia perlu acclimatize dulu sebelum anda buat benda-benda yang berkenaan. Baik, saya tak nak cerita yang lebih banyak. Yang itu anda boleh belajar sendiri dekat sekolah pondok. Yang lebih penting, sekejap lagi kita akan pergi ke makmal pukul 10.30. Kita akan belajar macam mana nak mengukur. Secara umum, kita akan ukur di kawasan berikut. Kepala, toraks dan juga kaki. Ini adalah 4 region utama yang kita akan monitor. Sekejap lagi kita pergi ke makmal pukul 10.30, boleh? Kita akan monitor ke semua perkara yang demikian. Siap sedia dengan bahan-bahan yang sesuai lah. Antaranya adalah checklist untuk kita bertanyakan kepada responden mengenai pendedahan beliau. Okey, saya tunjukkan contoh kat sini adalah amali yang pernah dilakukan oleh anda punya senior-senior lah. Ini bukan yang contoh yang terbaik lah, tapi ini sebagai guide sahaja. Okey, so pertamanya anda akan membuat apa yang dipanggil sebagai penilaian aktiviti. Ini contoh penilaian aktiviti yang dibuat oleh anda punya senior. So kita adalah metabolic dia berapa dan masa dia berapa dan kilokalori yang dikeluarkan berapa, dan kita akan tengok kilokalori dalam masa sehari, dan kilokalori dalam masa sehari ni perlu di-convert dalam masa sejam, dan kita akan classify lah according to this table. So kalau daripada jadual ini barulah kita tahu kita nak tengok dalam region yang mana ni. Tengok balik dalam region ni sama ada dia adalah light, moderate, heavy ataupun very heavy. Kemudian barulah anda tengok pada TLV. Berapakah threshold limit value yang wajar didedahkan oleh mereka berdasarkan jumlah masa rehat dia, ya. Baik, selepas itu barulah anda buat pengukuran lah. Ini contoh pengukuran yang dibuat kepala, abdomen dan kaki. Kemudian anda akan kira lah berapa banyak WBGT yang berkenaan, dan anda boleh tentukan lah berapa banyak dia punya condition. So secara umum dia, selain daripada parameter yang saya cakap tadi, anda juga boleh monitor parameter yang 2 tambahannya, iaitu RH, anemometer tadi apa? Kelajuan udara. So kelajuan udara juga adalah penting untuk anda gunakan. Nanti kita tengok kat lab ada tak anemometer. InsyaAllah ada lah, ya. Okey, itu saja untuk setakat ni. Ada apa-apa soalan? Saya rasa tak ada soalan sebab anda memang tak suka bertanya. Tak apa, sebab nanti saya yang bertanya dalam soalan peperiksaan.